Okey, so kita akan masuk pembiasan gelombang 5.4. Okey, jadi kat sini dari segi perkataan pembiasan gelombang, kita dah pernah dengar pembiasan tu sendiri ada dalam tajuk cahaya. Okey, daripada subjek sains lagi kamu pernah belajar cahaya boleh dibiaskan. Okey, kita tahu cahaya pun adalah sebahagian daripada gelombang. Okey, jadi bila cahaya boleh dibiaskan bermaksud gelombang pun boleh dibiaskan. Okey, contoh dekat sini adalah gambar foto pembiasan gelombang yang berlaku dekat pantai. Sebuah pantai di Maghribi. Okey, jadi kalau kita tengok gelombang air tu daripada laut dia datang, so dia macam tersebar, dia macam bengkok dia ke sana. Okey, ada yang straight line, ada macam ni. Okey, ada yang ke sini. So ini adalah pembiasan lah. Okey, so kita nampak gelombang tu dia macam tersebar dekat kawasan yang luas. Okey, so ni pembiasan gelombang. Okey, kita tengok dulu definisi dia. Okey, perubahan arah perambatan. Perubahan arah perambatan gelombang disebabkan oleh perubahan halaju gelombang apabila gelombang itu merambat dari satu medium ke medium yang lain. Okay. Medium ni maksudnya kawasan lah. Sebab dalam pembiasan gelombang ni kita akan kaji gelombang air, gelombang cahaya dan juga gelombang bunyi. Okay, biasa 3 gelombang ni dia kita akan kaji. Jadi sebab tu dia gunakan perkataan medium. Okay, jadi pembiasan tu akan berlaku bila ada perubahan halaju gelombang. So bila arah dia berubah, halaju dia pun berubah bila dia lalu dekat satu tempat ke satu tempat yang lain. Okay. So itu maksud pembiasan lah. Okay, jadi kita tulis balik modul kita untuk maksud kepada pembiasan gelombang. Okay, perubahan arah perambatan gelombang. Okay, perubahan arah perambatan gelombang yang disebabkan yang disebabkan oleh perubahan halaju gelombang apabila gelombang itu merambat dari satu medium ke medium yang lain. Okey. Kita tengok gambar rajah ni ya. Okey, jadi kat sini kita lihat dulu untuk gelombang air. Okey. Jadi air dekat sini kalau kita tengok dia merambat daripada kawasan yang berbeza kedalaman, iaitu kat sini dia bagi gelombang air dalam ke air cetek. Jadi walaupun air dia sama H2O H2O kan, tapi bila kedalaman dia berbeza menyebabkan medium dia pun berbeza. Sebab kalau dalam definisi dia bagi tahu gelombang merambat dari satu medium ke medium yang lain. Okey, dalam kes gelombang air ni medium merujuk kepada kedalaman air yang berbeza. Okey, bukan setakat jenis, walaupun jenis dia sama tapi bila kedalaman dia berbeza boleh menyebabkan pembiasan air berlaku. Okey, air dalam ke air cetek. Okey, jadi kalau kita dah faham untuk pantulan gelombang tadi tu, dalam pembiasan ni pun sebenarnya mudah je. Okey, akan ada sudut tuju, sudut biasan, cara pengiraan dia sama daripada garis normal sehingga ke sinar tuju. Okey, so dalam kawasan gelombang tuju akan ada muka gelombang. Okey, yang inilah muka gelombang kalau kita lukis sikit. So ini muka gelombang. Okey.
Okey, muka gelombang dekat sini akan ada. Okey, so selepas berlakunya pembiasan, so ni pun muka gelombang yang terbentuk. Cuma kalau kita tengok dia tak samalah dengan pantulan kan, dia punya dari segi dia punya apa, panjang gelombang dia tak sama. Okey, itulah kelainan sikit pembiasan dengan pantulan. Okey. Jadi untuk yang ni, untuk nak memahami pembiasan gelombang air ni, okay, dia ada satu formula iaitu kita panggil DCDN. Okay, formula ni kamu tak jumpalah dekat buku teks. Okay. DCDN ni bermaksud dalam cetek dekat normal. Okay, dalam cetek dekat normal. Okay, maksudnya bila pembiasan air tu, pergerakan air tu daripada kawasan dalam ke cetek, contoh macam gambar rajah belah kanan ni lah. Okay, air bergerak daripada dalam menuju ke cetek, pembiasan akan mendekati normal. Maksudnya pergerakan gelombang tu mendekati normal. So yang inilah gelombang yang warna merah ni. Okay, arah perambatan dia daripada dalam menuju ke cetek. So bila masuk ke kawasan cetek, gelombang tu membengkok mendekati normal. Okay, membengkok mendekati normal. Jadi dekat kawasan dalam, sudut tuju dia besar. Dekat kawasan cetek, sudut biasan dia kecil. Okay, itu dia punya nama dia DCDN. So benda ni kamu boleh hafal lah untuk nak ingat gambar rajah gelombang air, pembiasan air. DCDN, dalam cetek dekat normal. Okay, boleh faham kalau kamu cek buku teks memang tak adalah benda ni. Okay, ni cikgu belajar dululah DCDN, dalam cetek dekat normal. Okay. Macam mana pula kalau gelombang air tu daripada cetek ke dalam macam ni. Okay, jadi kalau cetek ke dalam, kita terbalikkan je lah, iaitu dia akan menjauhi normal. Okay, yang ni dia menjauhi normal. Okay, gelombang air menjauhi garis normal. Jadi dia tak ada formula yang khusus lah macam DCDN. Jadi sebab tu kamu hafal satu je. Kamu hafal untuk pembiasan air, kamu hafal DCDN iaitu dalam cetek dekat normal. Kalau soalan yang keluar tu cetek ke dalam, jadi jauh normal lah. Okay, dia lawan balik kepada DCDN. So dia tak ada dia punya formula khusus. Hafal satu je. DCDN dalam cetek dekat normal. Kalau gelombang air tu daripada cetek ke dalam macam gambar rajah bawah ni. So jadi gelombang tu akan menjauhi normal. Okay, so kita tengok kat sini. Sudut tuju dia kecil, sudut biasan dia besar. Okay, sebab sudut biasan tu berada dekat kawasan air dalam. Okay, dekat sudut tuju tu kecil sebab dia berada dekat kawasan cetek. Okay, so bila cetek ke dalam dia akan menjauhi normal. Okay, ingat tu DCDN. Okay, seterusnya kamu kena ingat dalam pembiasan ni dia berkenaan dengan perkara yang terlibat dalam pembiasan. Okay, kalau kita zoom out kat sini. Okay, yang ni kita kena bandinglah kotak ni, kotak yang belah kanan ni dengan gambar rajah yang kita lukis tadi. Okay, kalau air dalam, okay, kalau kita tengok bila air dalam, lambda 1 lebih besar daripada lambda 2. Nampak lambda 1 nilai dia besar, lambda 2 nilai dia kecil. Iaitu nilai yang besar tu bila kawasan air dalam. Bila kawasan air cetek, lambda 2 dia pendek. Jadi kita tahu bahawa dalam pembiasan air, panjang gelombang akan besar pada kawasan yang dalam. Kawasan air dalam, wavelength ataupun lambda dia besar. Kawasan cetek, wavelength dia pendek. Okay, sama juga macam ni. Kalau kita lihat dekat sini, lambda 1 lebih kecil daripada lambda 2. Kan? Sebab lambda 1 ni kawasan cetek. Lambda 2 ni kawasan dalam. Mana-mana tempat kawasan dalam, wavelength dia akan besar. Okay. Kalau yang ni, lambda 1 dalam, lambda 2 cetek. Jadi ingat kat situ lah untuk perkara yang kedua.
Tadi di CDN, yang kedua ingat panjang gelombang. Panjang gelombang akan besar, wavelength dia akan besar pada kawasan air dalam. Kawasan air cetek, lambda dia pendek. Yang ketiga dia punya laju. Jadi laju kawasan air dalam kita boleh tulis V1, kawasan air cetek V2. Pun sama juga. V1 lebih besar daripada V2. Maksudnya gelombang air dia akan bergerak laju pada kawasan air dalam. Bila masuk dekat kawasan cetek, kelajuan dia berkurang sikit. So dia senang nak ingat lah macam ni. Kalau ni pun sama. Kawasan air cetek V1, kawasan air dalam V2. So jadi V1 lebih kecil daripada V2. Dia punya kelajuan dia. Maksudnya untuk dua-dua gambar rajah ni, kawasan air cetek kelajuan gelombang adalah rendah. Kawasan air dalam kelajuan gelombang adalah besar. Macam tu. Seterusnya adalah frekuensi. Kalau frekuensi dia sama. F1 sama dengan F2. Kawasan cetek ke kawasan dalam, frekuensi dia sama. Sebab bila eksperimen gelombang air, kita akan buat pada tangki riak. So tangki riak akan ada motor penggetar kan. Motor penggetar tu yang menghasilkan gelombang air. Jadi kita akan kekalkan sepanjang eksperimen pembiasan, getaran motor tu kekal tak berubah. Jadi bila frekuensi dia pun samalah. Frekuensi kawasan dalam dengan cetek akan sama. So F1 sama dengan F2. Yang ni pun sama juga. Sekarang kita lihat jadual ni tadi. Yang pertama frekuensi. Kita tahu frekuensi cetek ke dalam ataupun dalam ke cetek dia tidak berubah kan. So jadi kita boleh tulis dekat sini tak berubah lah. Frekuensi tidak berubah. Dua-dua kawasan samalah, cetek ke dalam ataupun dalam ke cetek tidak berubah. Untuk panjang gelombang. Kita tahu dari panjang gelombang kalau kita hafal, kawasan dalam dia akan panjang, kawasan cetek dia akan pendek kan. So untuk kawasan kolom yang ni, air tu daripada dalam bergerak ke cetek. Jadi bila dalam wavelength panjang masuk cetek wavelength pendek kan. So jadi dekat sini berkurang. Berkurang ni maksudnya wavelength dia tu, panjang gelombang dia tu daripada nilai yang besar jadi nilai yang lebih kecil sebab dia daripada dalam ke cetek. So bila gelombang tu daripada cetek bergerak ke dalam, wavelength dia akan bertambah. So pembiasan ni dia banyak sikit lah dia punya isi kandungan dia. Kalau pantulan tadi tak sangat. Macam mana pula dengan kelajuan gelombang speed of wave. Laju gelombang. Laju gelombang dia akan follow dia macam wavelength. So dalam ke cetek kelajuan gelombang berkurang. Sebab masuk ke kawasan cetek. Daripada cetek masuk ke dalam, kelajuan gelombang bertambah. Okey, arah perambatan. Untuk arah perambatan ni, kita akan lihat gambar rajah tadi iaitu DCDN. Dalam ke cetek mendekati normal. Cetek ke dalam dia akan menjauhi normal. So ini kita boleh tulis arah perambatan kalau dalam ke cetek menjauhi normal. Kita hafal kalau yang ni DCDN dalam cetek dekat normal. Mendekati normal. So kalau cetek ke dalam menjauhi normal. Seterusnya sudut tuju dan sudut biasan. Sudut tuju, sudut biasan kita tahu sudut tuju dengan sudut biasan bergantung kepada kedalaman tu lah. Bila kawasan air dalam ke cetek, sudut tuju lebih besar daripada sudut biasan. I lebih besar daripada R. I lebih besar daripada R. Yang ni I lebih kecil daripada R.
Okey, so itu untuk pengenalan kepada pembiasan pembiasan air. So kena tahu dulu syarat pembiasan tu apa, bila gelombang air bergerak pada kedalaman yang berbeza. Kemudian adalah beberapa kuantiti yang berubah. Okey, yang tak berubah adalah frekuensi je. Kelajuan berubah, panjang gelombang berubah, arah perawatan gelombang. Kalau dalam pantulan tadi kalau kita lihat, okey, frekuensi tetap, panjang gelombang tetap, kelajuan pun tetap kan. Tapi kalau dalam pembiasan dia berubah. Frekuensi dia tetap. Okey, sekarang kita nak cuba praktis lukis untuk pembiasan air. Okey, jadi kat sini kita tengok untuk pembiasan air, air bergerak daripada kawasan dalam masuk ke kawasan cetek. Okey, jadi gelombang 7 tu berada kat kawasan dalam. Jadi kita lukis dia punya arah perambatan dia. Okey, kita lukis dia macam ni. Sekejap, ke belakang sikit. Okey, so ini adalah gelombang 7. Okey, so kita buat garis normal kat sini. Okey, so yang ni akan membentuk sudut 7 daripada garis normal sampai ke gelombang 7, sudut 7. Okey, so kita apply formula. Sekarang ni air daripada dalam ke cetek. Jadi kita apply DCDN. Dalam cetek dekat normal. Jadi gelombang tu akan terbias ke sini. Mendekati normal. So yang ni akan jadi sudut biasan R. Sama macam pantulan tadi. Pantulan pun simbol dia R juga. Tapi R tu adalah reflection pantulan. Yang ni R refraction, pembiasan. Kebetulan dia huruf dia sama R tapi maksud dia berbeza lah. Yang ni sudut biasan, yang tadi sudut pantulan. Okay, so bila macam ni, jangan lupa kita lengkapkan dengan dia punya muka gelombang. Okay. Jadi kalau kita tengok kat sini, panjang gelombang dia. Okay, yang ni lambda 1. Kawasan dalam kan, kita tahu bila dalam ke cetek, lambda 1 akan lebih besar daripada lambda 2. Maksudnya dekat kawasan cetek ni, wavelength dia ataupun panjang gelombang dia akan jadi berkurang. Okay, jadi kita lukis je kat mana-mana, janji panjang gelombang yang kita lukis tu mestilah kecil. Okay, macam ni. Okay, macam tu lah. Mesti nampaklah kecil sebab yang ni lambda 1 besar. So ini lambda 2. Muka gelombang ke muka gelombang akan dapat lambda 2. Okay, lambda 1 lebih besar pada lambda 2. So lukisan untuk kelajuan kita tak boleh nampak lah dekat sini. Kita boleh nampak panjang gelombang dengan arah perambatan dia. Kelajuan tu memang kena buat pengiraan lah. Okay, kita boleh nampak dekat sini dekat lukisan panjang gelombang, sudut 7 dengan sudut biasan. Okay, so itulah lukisan dia. Okay, di CDN ni ingat dalam cetek dekat normal. Kalau air tu daripada cetek ke dalam, dia akan menjauhi normal. Okay, so dekat sini pun sama. Kita nak tengok gambar rajah untuk pembiasan air. Okay, yang ni dia dah bagi tahu dah. Ni kawasan dalam bergerak ke kawasan cetek. Yang ni dia punya arah perambatan dia. Pada dalam ke cetek. So dia akan mendekati normal. So ini sudut 7 kat sini. Okay, ni sudut 7. Ni sudut biasan. Okay, sudut 7 dengan sudut biasan. Okay, so yang ni kita boleh tulis okay, terbias mendekati normal. Okay, gelombang air terbias mendekati normal. Okay, kalau untuk yang sebelah ni pula, kita daripada cetek ke dalam. Okay, cetek ke dalam. Okay, jadi sudut 7 di sini, sudut 7 I, sudut biasan di sini R.
Okey, kali ini kita dapati bila cetek ke dalam dia akan menjauhi normal. Okey, so garisan normal tu yang terputus tu, so gelombang tu menuju ke bawah. Okey, jadi kita panggil terbias menjauhi normal. Okey, terbias menjauhi garis normal.